Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu Dua Nazif? Okey, hari ini kita nak sambung belajar sains ya. Okey, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Alhamdulillah. Okey, hari ini apa tajuk guys? Tajuknya ialah konduktor dan penebat ya. Kita sambung ya. Konduktor dan penebat. Buka muka surat 81 ya. Muka surat 81. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya. Video yang cikgu rakamkan ini ya. Okey. Muka surat 81 tajuknya ialah konduktor dan penebat. Okey, mari kita baca sama-sama. Mentol menyala apabila suis ditutup kerana arus elektrik mengalir dalam litar lengkap. Cikgu ulang ya. Mentol menyala apabila suis ditutup kerana arus elektrik mengalir dalam litar lengkap. Okey ya. Apakah yang akan terjadi pada nyalaan mentol sekiranya suis digantikan dengan objek atau bahan lain? Mari kita siasat. Okey. Okey, bahan-bahan ataupun alat yang kita perlukan ya. Seperti mentol, sel kering, wayar, penyambung. Kemudian bahan yang kita nak uji ialah getah pemadam, klip kertas, sudu logam, sapu tangan, straw, kayu aiskrim, duit shilling dan rod kaca. Okey, ini bahan-bahan yang kita nak uji sama ada mentol boleh menyala atau tidak kalau kita gunakan bahan-bahan ini. Okey, tengok ke surat seterusnya, ke surat 82. Okey, langkah yang pertama tengok ya. Tengok dalam gambar dan juga langkah dia. Pertama, bina litar elektrik seperti di atas. Dalam gambar yang pertama tu ya. Kena ada suis. Suis tak ada ya. Perlu ada sel kering, wayar penyambung. Dan juga mentol ya. Mentol, wayar penyambung dan juga sel kering. Okey, kemudian langkah kedua, uji setiap objek pada litar elektrik. So, dalam gambar tu dia uji sudu logam ya, bukan sudu plastik ya, sudu logam. So sudu logam ni kita gantikan untuk suis. So suis kita tak pakailah. Kita terus sambung kepada sudu logam. Kemudian yang ketiga, perhatikan mentol. Dia menyala ke tak menyala. Kalau kita letak sudu logam, tengok mentol menyala atau tidak. Kemudian catatkan pemerhatian dalam jadual seperti di bawah. So kita tukar-tukar ya. Mula kita uji getah pemadam. Sambungkan wayar penyambung tu yang warna hitam dan merah tu kepada getah pemadam. Tengok mentol menyala ke tak menyala. Kemudian kita tukar pula bahan yang nak diuji kepada klip kertas. Tengok mentol menyala atau tidak. Strawnya straw, rod kaca. Rod kaca maksudnya batang kaca lah ya. Sudu logam, kayu aiskrim, kain sapu tangan, duit shilling. So kita uji semua 8 bahan ini sama ada mentol menyala atau tidak menyala. Kemudian tik sama tulis jawapan sebelah kanan tu ya. Sama ada konduktor atau penebat. Tak tahu lagi kan apa itu konduktor, apa itu penebat. Okey, cikgu akan bagi jawapannya. Maknanya tadi dah bagi tahu kalau arus elektrik mengalir melaluinya itu dipanggil litar lengkap. Bila litar lengkap, mentol tu pun menyala. Okey. Kalau menyala maksudnya bahan yang kita uji itu ialah konduktor ya. Kita tulis jawapan dia sebelah kanan konduktor kalau menyala mentol tu. Kalau bahan yang kita uji itu mentol tidak menyala, jawapan sebelah kanan kita tulis penebat. Penebat ya. Penebat dia tidak mengalirkan arus elektrik. So agak-agak getah pemadam ni arus elektrik boleh lalu ke tak boleh? Ya, tak boleh lalu. Sebab apa?
Dia bukan logam, ya. Dia tak dia getah. Getah ni dia tak mengalirkan arus elektrik. Okey, klip kertas. Klip kertas daripada keluli ataupun besi, ya. So dia logam lah. So logam dia mengalirkan arus elektrik. Bila mengalirkan arus elektrik, mentol menyala. So kita panggil dia konduktor. Straw. Straw dibuat pada apa? Logam ke? Ya, straw dibuat pada plastik. Bila plastik, arus elektrik boleh mengalir atau tidak? Tak boleh. So, mentol tak menyala, kita tulis itu penebat. Rod kaca. Rod kaca ni kaca lah. Dia bukan logam. So, dia juga penebat. Sudu logam dah tentulah dia logam. Bila logam, arus elektrik boleh mengalir dan mentol menyala. Bila menyala, kita sebut dia sebagai konduktor. Kayu aiskrim, ya, kayu, dia bukan logam. So arus elektrik tidak boleh mengalir. So jawapannya ialah penebat. Kain sapu tangan, sapu tangan tu dibuat pada kain. So kain bukan logam. So elektrik tidak boleh mengalir. Bila elektrik tak boleh mengalir, lita tidak lengkap dan mentol tidak menyala. So jawapannya ialah penebat. Kemudian akhir sekali, duit shilling. Duit shilling dibuat pada apa? Kertas, bukan itu not kertas. Duit shilling lah dibuat daripada logam. So dia boleh mengalirkan arus elektrik dan mentol menyala. So jawapannya ialah konduktor. Okey, yang kelima, senaraikan objek yang boleh menyalakan mentol. Yang cikgu sebut tadi lah. Apa dia tadi? Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 objek yang boleh menyalakan mentol, iaitu klip kertas, sudu logam dan juga duit shilling. Okey. Ke surat seterusnya. Senaraikan objek yang boleh menggantikan suis untuk menyalakan mentol. Senaraikan objek yang boleh menggantikan suis untuk menyalakan mentol. Yang 3 bahan tadilah. Apa tadi? Sudu logam, klip kertas dan duit shilling. Senaraikan objek yang tidak boleh menyalakan mentol. Yang tidak boleh menyalakan mentol ada 5 tadi, ya. Apa tadi? Getah madam, straw, rod kaca, kayu aiskrim dan juga kain sapu tangan. Okey. Tengok apa yang klip kertas tu cakap. Saya klip kertas. Saya membenarkan arus elektrik mengalir kerana saya ialah konduktor. Kemudian pemadam, getah madam cakap apa? Saya pemadam. Saya tidak membenarkan arus elektrik mengalir kerana saya ialah penebat. Okey, tengok di dalam kotak biru tu, ya. Yang kotak biru tu sebab apa? Yang ni kena hafal, kan cikgu dah bagi tahu awal-awal dulu apa sahaja kenyataan di dalam kotak biru tu kena ingat, ya. Sebab itu adalah kesimpulan, ya. Okey, konduktor ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Kena ingat hafal ni sebab ada soalan nak tanya kejap lagi. Kamu kena buat menjawab soalan nanti, kena tulis ini jawapan dia, ya. Dia tanya apa itu konduktor? Konduktor ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Kemudian penebat bawah tu, ya. Penebat ialah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Tengok apa Cikgu Nora cakap. Nyatakan 2 objek lain yang merupakan konduktor dan penebat elektrik. Yang selain daripada yang 8 tadi. Apa dia? Banyak sekeliling kita, kan. Contoh apa? Chopstick. Chopstick pun ada 2. Chopstick ni ada pelbagai. Tak boleh juga, sebab chopstick ni ada yang buat pada buluh. Okey, kalau buluh kita panggil penebat lah. Okey. Kalau konduktor ada juga chopstick daripada logam. Okey. Lagi contoh lain, pensel.
Pensel boleh mengalirkan elektrik ke tak boleh? Pensel dibuat pada kayu, tetapi di dalam pensel itu ada pelambam. Pelambam ialah konduktor, kayu ialah penebat. Okey, banyaklah bahan lain kamu boleh nyatakan ya. Contoh selipar getah itu ialah penebat. Tapi dia tanya apa konduktor? Konduktor ni Cikgu Nora tanya konduktor, dua objek konduktor. Okey. Contoh apa? Sudu logam sudah tadi ya. Garpu pun boleh, senduk pun boleh. Dah lebih daripada dua tu. Okey. Tengok seterusnya muka surat 84. Rekreasi sains. Ini kalau kamu nak buat lah ya. Cikgu rasa cikgu skip dah ni. Ni tak payahlah. Kamu boleh tengok bahagian rekreasi sains ni dan kamu boleh buatlah kalau ada bahan-bahannya. Okey. Tengok bahagian bawah tu. Saya ingat. Okey, saya ingat ni cikgu nak kamu salin di dalam buku nota sains, buku panjang tu ya. Saya ingat, salin semua ya. Ada 7. Ada 7 ya. Okey, tengok yang ni dulu. Ada 2. Bahagian surat 84 ni ada 2. Komponen elektrik. Kena ingatlah ni. Dia tulis tu saya ingat komponen elektrik. Lukis ya, kena lukis. Tak susah pun nak lukis ya. Sel kering, mentol dan suis. Itu ialah antara komponen elektrik. Okey, kemudian yang kedua, fungsi komponen elektrik. Apa fungsi dia? Sel kering membekalkan tenaga elektrik ya. Sel kering membekalkan tenaga elektrik. Sebentar ya, cikgu nak sambung cikgu punya mikrofon ni ya, tak apa bunyi. Okey. Mentol, apa itu mentol? Mentol dia mengeluarkan cahaya. Ini fungsi dia, fungsi ya. Fungsi sel kering tadi membekalkan tenaga elektrik. Mentol pula dia mengeluarkan cahaya. Kemudian suis. Apa tugas suis? Menyambung dan memutuskan litar elektrik. Kena ingat ni, nanti nak jawab soalan. Apa fungsi 3 komponen elektrik ni ya? Okey, seterusnya tengok ke surat 85. Yang ketiga, mentol, suis dan sel kering disambung dengan wayar penyambung untuk membentuk 1 litar elektrik. Okey, ataupun 1 litar lengkap. Okey, tengok yang nombor 4, litar lengkap dan litar tidak lengkap. Okey, ada 2 situ. Litar lengkap sebelah kiri, mentol menyala kerana apa? Disambungkan kepada sel kering dan suis tertutup. Sebab itu mentol menyala. Kemudian sebelah kanan, mentol tidak menyala. Kenapa mentol tidak menyala? Kerana suis terbuka ya. Okey, tengok nombor 5. Mentol tidak menyala kerana apa? Ada banyak kemungkinan. Pertama, mentol rosak. Kedua, sel kering kekurangan tenaga. Ketiga, mentol dipasang tidak ketat pada pemegang mentol. Keempat, wayar dipasang tidak kemas pada komponen elektrik. Dan kelima, suis terbuka. Okey. Yang keenam, konduktor ialah objek yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Contohnya, sudu logam, paku dan duit shilling. Okey. Yang ketujuh, penebat ialah objek yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Contohnya, kain, getah pemadam dan plastik. Okey, cikgu nak kamu salin dari nombor 1 sampai nombor 7. Saya ingat ini di dalam buku panjang ya. Kemudian sambung pula yang di bahagian bawah, saya jawab. Ini pun kena buat juga ya. So ada 2 latihan ini ya untuk buku panjang.
Jawab semua soalan yang berikut di dalam buku latihan sains. Buku panjang lah tu. Lukis sel kering, mentol dan Swiss. Okey, soalan A. Komponen yang manakah berfungsi membekalkan tenaga elektrik? Mana dibekalkan tenaga elektrik? Boleh tak mentol membekalkan tenaga elektrik? Swiss. Tadi kita dah baca dah tadi muka surat 84. Surat 84 ada jawapan tadi kan? Okey, yang membekalkan tenaga elektrik ialah apa? Kemudian B, apakah fungsi Swiss? Apa kerja Swiss? Ada juga jawapan di muka surat 84. Salin saja. Okey, seterusnya tengok muka surat 86. Soalan kedua perhatikan litar di bawah. So ada 3 litar di situ. Litar A, litar B, litar C. Okey, litar A ada ketiga-tiganya iaitu mentol, sel kering dan juga Swiss. Litar B hanya ada Swiss dan mentol saja. Litar C pun ada 3 macam litar A, mentol, sel kering dan Swiss. Okey. Cuma litar A Swissnya dibuka, litar C Swissnya ditutup, tertutup. Okey, soalan A, mentol pada litar manakah yang akan menyala? Mengapa? So mana? Litar A menyala ke tak? Litar A tak menyala kerana Swiss terbuka, tak menyala lah. Litar B menyala tak? Swiss tertutup tu, menyala ke tak? Tak menyala juga. Kerana apa? Sebab tak ada sel kering. Mana nak ada arus elektrik? Tak ada sel kering. Litar C? Ya, litar C menyala. So dia tanya mengapa dia menyala? Kerana litar C ialah litar lengkap. Itu jawapan dia. Mentol pada litar manakah yang tidak menyala? Yang tidak menyala ialah litar A dan litar B. Mentol litar A dan litar B tidak menyala. Mengapa tak menyala? Jawapannya terbalik pada jawapan A. Apa? Mengapa tak menyala? Kerana kedua-dua litar itu ialah litar tidak lengkap. Litar tidak lengkap. Okey, tengok yang ketiga, soalan ketiga. Kelaskan objek di bawah, kemudian lengkapkan jadual. Okey, kalau nak lukis lagi bagus. Kalau tak pandai lukis tak apa, tak payah lukis. Cuma isi bahagian bawah tu Sebab senang je lukis benda ni, tak susah pun. Okey. Dia pecahkan kepada 2 bahagian. Sebelah kiri ialah konduktor elektrik, sebelah kanan ialah penebat elektrik. Okey, so ada 6 gambar di atas tu. Ada 6 gambar, kamu tulis jawapan dia. Tak payah di dalam kotak tu, tak payahlah lukis. Cuma tulis saja Konduktor elektrik yang mana? Yang boleh mengalirkan arus elektrik. Ya, apa dia? Garpu logam, paku dan skru Okey. Penebat elektrik. Ya, penebat elektrik ialah wang kertas, daun dan juga benang. Bukan sel kering tu Cikgu ingat macam sel kering. Gambar tak apa jelas ni. Okey, kalau dalam buku jelas lah. Dia ialah benang. So benang ialah penebat elektrik. So kamu boleh jawab soalan 4 dan soalan 5. Cuma bahagian A tu apa dia? Konduktor elektrik ialah apa? Ada pada nota tadi. Konduktor elektrik ialah muka surat 85 ada. Nota nombor 6. Cikgu tak nak baca lah. Kamu cari sendiri. Okey. Contoh konduktor elektrik ialah yang dalam kotak tadi, yang 3 tadi. Apa dia? Konduktor elektrik. Garpu logam, paku dan skru. Yang lain, soalan 5A, kamu cari jawapan di muka surat 85, nota nombor 7. Penebat elektrik ialah apa? Kemudian contoh penebat elektrik ialah apa dalam gambar tadi? Dalam gambar soalan 3 tu. Okey. Itu latihan untuk kamu buat di dalam buku panjang Okey, sekarang buka buku aktiviti. Buku aktiviti muka surat 53. Sorry. Ke 53.
51 Maaf 51. Menentukan objek konduktor dan penebat. Okey, alat dan bahan: mentol, sel kering, pemegang mentol, wayar dan penyambung, pemegang sel kering. Kemudian objek untuk diuji: cawan kertas, paku, bekas plastik dan klip kertas. Okey, langkah-langkah dia: pasang litar elektrik lengkap dan gantikan komponen suis dengan objek untuk diuji seperti gambar di rajah di bawah. Okey, kita tak guna suis, kita ganti dengan objek yang hendak diuji. Kemudian warnakan mentol yang menyala dengan warna merah dan mentol yang tidak menyala dengan warna biru. So, keempat-empat gambar rajah ni kamu kena warnakan mentol dia. Kalau mentol menyala, warna merah. Kalau tak menyala, warna biru. Okey, yang pertama dia uji dengan cawan kertas. Okey, cawan kertas, adakah dia logam? Dia bukan logam. So, bukan logam. Arus elektrik boleh mengalir dalam litar tu ke tak? Tak boleh. So, mentol tak menyala. So, warna biru lah. B ialah paku. Paku ialah logam. So, menyala ke tak menyala? Warnakan. Kemudian yang C ialah bekas plastik. Bekas plastik dia bukan logam. So, mentol menyala atau tidak? Dan yang keempat ialah klip kertas. Klip kertas ialah logam. So, menyala atau tidak? Warnakan mentol tersebut. Okey, tengok muka surat 52. Jangan lupa tulis tarikh di atas Konduktor dan penebat. Okey, gariskan jawapan yang betul. A. Konduktor elektrik ialah objek yang boleh atau tidak boleh. Garis salah satu. Boleh atau tidak boleh. Konduktor elektrik ialah objek yang apa? Boleh atau tidak boleh mengalirkan arus elektrik. B. Penebat elektrik pula ialah objek yang boleh atau tidak boleh mengalirkan arus elektrik. So, gariskan salah satu jawapan, iaitu boleh atau tidak boleh. C. Kevin telah menggantikan suis dengan kunci pada litar. Mentol menyala kerana kunci ialah apa? Konduktor atau penebat. D. Kugen telah menggantikan suis dengan benang pada litar, tetapi mentol tidak menyala kerana benang ialah apa? Konduktor atau penebat. Okey, garis jawapan salah satu, konduktor atau penebat. Kemudian soalan 2 tu, labelkan konduktor dan penebat pada gambar di bawah. Okey, sebilah gunting, mana bahagian konduktor, mana bahagian penebat? Bahagian pemegang tu adakah konduktor atau penebat? Ya, ingat konduktor mengalirkan arus elektrik, penebat tidak mengalirkan arus elektrik. So, tulis itu, sama ada penebat atau konduktor. Okey, tengok seterusnya muka surat 53. Konduktor atau penebat. Kanang, Nisa dan Kugen telah mencari 6 objek di sekitar kawasan sekolah untuk diuji sama ada objek tersebut konduktor atau penebat elektrik. Kelaskan objek sama ada konduktor atau penebat. Okey, kamu tulis jawapan di dalam kotak So, sama ada skru, jarum, bekas plastik, tim aluminium, daun dan butang. Okey, kamu asingkan, kelaskan dia. Sama ada konduktor atau penebat. Kemudian bahagian bawah tu ada 2 soalan, kamu isi jawapan dia. Apa dan apa boleh menyalakan mentol kerana objek ini ialah konduktor. Okey. Soalan 2 terbalik pada jawapan soalan 1. Okey. Cik rasa senang je ni, tak ada masalah. Okey, surat 54. Akhir sekali. Surat 54, memasang permainan buzzer. Apa itu buzzer? Tengok dalam gambar. Sel kering, buzzer, wayar penyambung. Buzzer ni ialah loceng lah. Loceng. Lakarkan permainan buzzer menggunakan alat dan bahan di atas. Maksudnya dia suruh kamu lukis ketiga-tiga bahan ni. Sel kering, buzzer dan wayar penyambung. Maksudnya kena buat litar lengkap lah. Okey, kemudian jawab soalan di bawah. Bilakah buzzer pada litar elektrik di atas berbunyi? Bila litar elektrik itu ialah litar lengkap, baru dia berbunyi. Okey, bolehkah buzzer berfungsi sebagai suis dalam litar? Boleh tak? Buzzer ni berfungsi sebagai suis. Ingat fungsi suis apa? Menyambung dan memutuskan arus elektrik.
Tapi buzzer bukan, dia bukan Swiss. Tu tak boleh lah. Okey. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. So, cikgu nak kamu buat latihan. Di dalam buku aktiviti ni ada 4 muka surat. Ya. 4 muka surat. 1, 2, 3, 4. Tak banyak. Okey. Dan juga latihan dalam buku panjang ya. Dalam buku panjang tu saya ingat dan juga jawab soalan tu. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.